Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam sir. Okay, yang kita nantikan hari ni kita nak buat first meet up untuk group yang kita baru seminggu dua ni kan, 2 minggu kot. Okay, so ini saya rakam lah untuk dia orang tengok lah kan. Okay, terima kasih kepada yang hadir dan juga kepada speaker kita, first speaker kita Idham kan, saudara Mr. Idham. Okay, yang sudi untuk jadi first speaker untuk meet up kita. So, saya minta dia ceritakan demo lah sedikit kan, react tu apa. Tapi mungkin dia akan come out dengan konsep dulu lah kan. Supaya faham dulu teori, kalau tak nanti tak faham susah sikit kan. Bila tengok framework tu tak faham kan, susah kan. At least kita tahulah apa nama back end, apa itu front end. Okay. Idham okay? Okay. Alright. So the stage is yours. Yang lain okay kan? Yang lain Najwa, Atika? Okay, sir. Boleh nampak kita? Nampak. Kita santai-santai je lah kan. Jangan stress. Bukan presentation pun kan. Okay. Saya nampak screen? Clear. Clear ya? Okay. So basically macam petang ni, kita santai lah. Kita bukan buat warak kosong lah. Okay. So before macam saya start, saya nak tanya, korang pernah terfikir tak? Kenapa fresh grade minta kerja tak ada kerja? Ataupun susah nak dapat kerja lah? Basically jawapan dia simple je. You guys don't know apa yang industri pakai. Which is betul. Macam apa yang kita belajar dekat UiTM semua, kita belajar JavaScript, HTML, PHP. Tapi itu just a language ataupun kita panggil language lah. Okay, so apa yang kalau kat luar sana tak pakai JavaScript, PHP atau HTML ni, apa kat luar sana yang pakai? Kat luar sana pakai lah. So basically kat luar sana kan, kita tak pakai pure language tau. Kita pakai framework, nama dia framework. Framework ni apa benda? Framework ni is a set of component yang kita boleh pakai ataupun teknologi lah. Macam kalau kita pergi baca buku, kita baca buku kan, framework ni macam dia dah siap tau. Dia dah siap dengan documentation, dia dah siap, dia dah kasih lah. Okay, framework ni boleh buat ni. Kita just tinggal nak pakai je framework tu. Tapi untuk framework pula dia ada macam-macam jenis. Okay, untuk kalau saya punya advice is, korang pilih framework dengan apa yang korang minat ataupun apa yang korang nak pakai lah. Contoh, untuk front end ataupun UI UX, kita ada framework yang lain. Contoh kalau korang boleh tengok dekat sini, kat sini saya scroll IG nampak lah benda ni. So macam screenshot macam interesting lah nak tunjuk kat orang, sebab benda ni pun macam dia complete lah, technically dia complete. So kalau korang tengok dekat gambar ni, ini is a roadmap ataupun benda yang front end developer kena ada. Saya hari ni saya akan cerita pasal more tu kepada front end lah, sebab macam korang lebih minat kepada front end. Sebab kalau kita cerita back end ni, tak ramai orang boleh buat back end. Sebab apa? Dia tak ada GUI. Dia banyak coding lah. Dia banyak main command. So macam ni kita kalau PHP MyAdmin tu bukan back end lah. PHP MyAdmin itu hosting. Hosting lah, bukan lah. Saya duk ingatkan back end kan, MySQL bukan lah. Okay. So kalau untuk front end, okay. Korang pernah tak pergi search dekat JobStreet?
search requirement untuk jadi front end ataupun tak kisahlah untuk jadi junior developer ke, untuk jadi intern ke. Kalau kau pernah tengok dekat JobStreet, kita try lah. Kita try search JobStreet. Okay, saya try tekan screen. Okay. Masuk voice sekali tak? Tak ya? Maksud apa? Yang ni ada voice tak? Oh tak, tengok ni je. Okay, yang YouTube. Sebab ini kita dah kasih awareness dulu sebab before kita nak go through programming, sebab programming is something yang besar, yang betul-betul besar. So before kita nak go through kepada programming, kita kena tahu kita nak jadi programmer yang macam mana ataupun kita nak jadi programmer apa. Macam ni kita just search lah dekat JobStreet ni, front end developer ataupun developer lah. Macam dulu kan, saya diploma kan, hari-hari saya usah JobStreet ni sebab nak tengok requirement sampailah saya faham. So kalau korang tengok dekat front end kan, semua akan minta familiar W3CS lah, JavaScript. Ini basic, ni language, ini network. Okay, kita try cari lagi. So kalau sekali tengok tu memang tak faham lagi lah. Memang confirm tak faham masa. Saya ambil masa pun berbulan, bertahun kan. Mana tahu dia orang yang pertama kali tengok ni kok faham. Yang lain faham ke? Ada faham ke? Ada sikit lah rasa. Sikit lah. Basically kalau korang tengok kan, requirement untuk jadi developer kat luar sana memang korang tengok macam ni lah, dia tak macam kerja lain lah. Dia akan minta benda yang banyak, yang benda pelik-pelik, banyak kadang-kadang benda tak masuk akal pun ada. Tapi korang sebagai developer, korang kena tahu korang punya tools ataupun apa yang korang kena pakai, technically tools lah, korang kena tahu tools. So macam untuk, okay kita go back balik kepada gambar ni. Okay, untuk framework banyak tau. Kalau korang PHP developer ataupun korang power language PHP, kita ada Laravel. Kalau korang power language Java, kita ada Spring Boot. Untuk Java Spring Boot lah. Lepas tu kalau korang power JavaScript, kita ada framework macam ni lah, React, Angular, Vue.js. Okay, apa beza PHP, Java, JavaScript? Kalau korang tanya saya, tak ada beza pun. Sebab apa? Setiap framework ni dia boleh buat benda sama je framework lain buat. Cuma beza dia cara execution ataupun technically orang panggil dia punya coding lah, dia punya syntax je beza dia. Tapi setiap framework ni dia adalah kelebihan dia tersendiri. Contoh macam PHP kalau kita buat rendering site dia laju. Sebab apa? PHP is server ataupun server punya language. Java dia tak boleh nak buat front end ataupun dia tak boleh nak buat website biasa. Dia boleh tapi quite leceh. Sebab ramai orang pakai Java untuk buat application dekat PC atau laptop. Macam kalau korang download YouTube tapi YouTube desktop, itu semua kita pakai Java. Kita tak pakai PHP ataupun JavaScript lah. Tapi kalau korang nak buat website biasa atau macam nak buat e-commerce ke, sistem untuk berdasarkan web base, JavaScript is the best. So far korang clear tak pasal framework ni? Clear tak? Kan ada korang ada soalan? Syahid. Boleh tanya. Kita open. Santai aja. Kan. Okey lagi kot. Dia framework ni more tu macam dia dah sediakan untuk kita ke maksudnya? Library dia macam tu lah. Okey. Saya akan contoh lah. Untuk kalau korang buat table masuk cluster kan, kita nak buat table pakai HTML. Korang tengok kita ada HR, HS, yang tu lah kan. Betul tak? Tapi kalau kita pakai framework ni, kita tak perlu nak pakai HR, HS. Kita just pakai dia punya syntax table, lepas tu kita pakai dia punya requirement. Contoh, okay, kita buka screen balik. Kita buka material UI. Okay, material UI ni apa? Kalau korang is a React developer, yang ni is a CSS punya library lah yang korang boleh pakai untuk saya cakap short form lah. Okay. Grades. Okay, so apa yang master dia pasal framework ni? Okay, kalau korang tengok, kalau kita pakai HTML, kita nak buat table, kita perlukan pakai HR, HT, soalan lah. Maksudnya setiap row dengan kolom tu kita kena specify. Tapi kalau macam framework ni, benda dah ada.
Korang just kena import saja dia punya sebenarnya kat technically syntax lepas tu korang je boleh pakai. Technically framework ni dia memudahkan lah dan benda ni orang pakai. Dia macam shortcut kan lah. Kan kalau korang belajar untuk HTML kan ada komponen kan. Basically benda ni is a component. Untuk detailnya lah, framework ni is a set of component, korang just kena tahu pakai je. Sebab bila korang pergi kat luar ataupun korang kerja dengan orang-orang yang kerja kat luar, kita tak pakai pure tau. Sebab apa? Dia susah nak troubleshoot bila korang buat big project. Memang susah sangat nak troubleshoot. Sebab tu kita pakai standard framework supaya nanti at least kita tahu dan dia senang lah dan laju lah kita nak execute kerja. Dan untuk framework juga korang kena tahu untuk front end setiap framework ni ada dia punya kelebihan tau. Macam contoh kalau kat sini dia tengok ada React, Angular, Vue. Setiap framework ni dia ada kelebihan dia sendiri. Kenapa framework tu wujud? Contoh macam React ni dia more to flexible. Kita boleh buat web based, kita boleh buat mobile. Kalau macam Angular ni is a pure JavaScript ataupun kalau korang ada belajar TypeScript, kita pakai Angular punya framework. Kalau macam Vue.js ni dia lebih kurang macam React tapi yang beza dia developer je. Developer yang create dia punya framework je. So basically that's thing lah yang korang kena try to implement dengan cara coding korang sekarang. Bukannya sekadar kita nak buat front page kita pakai HTML lepas tu kita write a pure code. No. Try jangan buat macam tu sebab benda tu kalau korang pergi luar dia tak ada value. Seriously memang tak ada value. Korang kena buat projek korang menggunakan framework. Baru website korang nampak cantik, nampak profesional. Sebab korang boleh beza lah, memang boleh beza. Kalau kita develop pakai HTML dengan framework ni memang nampak beza dia macam langit dengan bumi lah. Ada banyak ke framework kat luar sana selain daripada yang tunjuk dalam ni je? Framework ada dekat luar sana ada 1,001 framework. Oh, yang tunjuk sini sikit je lah ni. Ni antara ni contoh je ni. Sebab kat luar sana memang ada 1,001 framework, cuma korang kena tengok apa yang orang pakai. Contoh kalau macam saya sendiri is a JavaScript developer. Macam saya master React.js dengan Node.js. React.js ni saya guna untuk front end, Node.js ataupun Express saya guna untuk back end. Tapi kalau korang macam PHP developer orang selalu pakai Laravel. Laravel untuk front end, untuk back end diorang pakai Rail. Tak silap saya, diorang pakai Rail. Rail kau tak silap. Basically macam tu lah. So korang kena tengok keselesaan korang. Dan korang jangan belajar semua framework. Memang banyak banyak. Sebab nak master satu framework it take time lah. Korang cari satu framework yang kena dengan korang punya style trading ataupun dengan korang punya minat lah. Macam kalau korang minat front end, korang cari framework yang front end. And korang nak cari framework, korang kena tengok market juga. Tengok market. Jangan macam belajar tak tahu CI. Macam mana? Code editor. Untuk apa? Code editor. Oh, code editor. Itu banyak student pakai tu. Framework tu lama kan Sen? Code editor tak tahu. Dia code editor yang saya tahu lama punya Sen. Saya pernah try. Lama dia untuk belajar macam basic je lah. Dia dia paling baru yang Laravel lah. Orang selalu pakai. Dia PHP. Macam dulu lama apa? Cake PHP tu dia kan? Betul. Flutter framework ke? Flutter framework tapi dia more to native punya framework. Untuk Flutter dia pakai tak sure lah tapi Flutter punya konsep dia pakai widget. Itu beza dia. Macam React dia pakai OOP, dia pakai object oriental. Satu lagi. Bootstrap. Bootstrap tu framework ke? Bootstrap is a framework. Bootstrap is framework tapi framework untuk CSS. Nampak tak konsep framework dia? Dia tak ada PHP tu kan. Kita boleh pakai Bootstrap. Sebab apa? React ni is a framework untuk JavaScript. Bootstrap is a framework for CSS. So kita just boleh pakai je. Sebab macam kita develop, kita tak develop daripada scratch. Untuk macam sekarang lah, untuk senangkan kerja, kita pakai je benda yang dah ada. So far clear tak? Ada soalan lagi? Clear? Yang nak bertanya. Okay.
So kalau macam tak ada soalan ataupun kalau ada soalan malu nak tanya ke, kau boleh tanya lepas ni lah. Kita go through next. Kita go through kepada VCS. Ini yang komen tadi kan, saya bagi tadi. Visual Git Control. Apa benda Visual Git Control ni? Okay. Macam mana nak explain Git ni? Okay. Saya kasih satu senario lah. Kita nak buat burger ataupun kita nak buat pasta ataupun tak kisahlah makanan, kita ambil contoh burger lah. Okay, untuk burger kita ada roti, kita ada sayur, kita ada daging. Tapi setiap orang specialize dia lain-lain. Orang ni reti buat roti, orang ni reti potong sayur, orang ni reti buat patty burger tu. So macam mana kita nak combine ni? Sebab apa? Setiap orang kerja lain-lain ataupun it's a different scope lah. Kat sini dah tanya Git ni. Git ni technically dia is a framework juga. It's a framework tapi kerja dia ialah untuk compile hasil kerja orang. Sebab korang kena ingat, bila korang kerja developer ataupun korang nak buat program ni, bukan semua benda korang buat. Korang tak buat front end, orang lain buat front end, orang ni dia buat back end, orang ni dia tengok design. So Git ni dia combinekan hasil kerja ni. Dia tempat kita nak technically combine lah kerja. So orang ni bila dia dah siap kerja, dia commit kerja dia. Lepas tu macam orang yang buat roti tadi, dia commit kerja dia. Orang yang buat daging tadi, dia commit kerja dia. Lepas tu master branch ni ataupun technically owner lah yang buat burger tu ataupun customer, dia boleh combine semua resepi ni jadi satu. Technically korang faham tak? Itu konsep Git lah. Git ni dia tempat untuk combine hasil kerja orang. And of course lah, korang pun kena tahu cara Git flow macam mana lah dan command dia. Technically Git ni tak susah mana tau. Tapi kalau korang buka YouTube lah, try buka YouTube. Sebab dulu pun macam saya pun belajar Git pun bela gak macam mana. Tapi bila korang dah lama-lama pakai, technically Git ni dia senang je. Sebab command dia dalam 2-3 kali pakai, at the end pakai benda sama je. Okay. So far korang clear tak pasal Git ni? Dia sekejap. Saya tak faham. Git ni. Dia kurang sekejap. Dia maksudnya dia compilekan kita punya kod ataupun macam mana? Kita kena buat ni, meet up untuk Git saja. Kan? Okay lah saya. Boleh. Saya Git ni dari dulu saya nak try saya sebenarnya. Saya usaha agak. Saya next time kita buat untuk Git pula kan. Hari ni kita go through ni dulu. Tak lagi dah cerita lagi tak cukup jam ni. Dia faham Git lah. Boleh. Saya minat agak saya tapi tu lah. Kan ada ramai. Dolah boleh. Dolah ada ni kan. Mana Dolah? Saya tak kenalan dengan Dolah ni. Demi kerja ke tu? Kita try tengok the real situation of Git. Okay. Kalau korang tengok, ini saya punya workspace lah ataupun Bitbucket. Bitbucket ni salah satu daripada Git punya software juga. Tapi Bitbucket ni ramai orang pakai sebab dia private lah. Macam GitHub dia open, dia public. Dia public, semua orang boleh tengok apa yang komen dia. Okay. Untuk kasih korang faham ni ada contoh lah. Ni teknik 3 hari lepas saya punya projek. Okay, kalau korang tengok kat sini ada 2-3 orang user. Satu ada Macintosh, satu ada Idham, satu lagi ada Tulen. Yang master untuk branch ni is Macintosh. Okay, so kalau korang tengok, setiap orang dah akan commit. Commit ni apa? Commit ni dia mau to submit kerja. Itu je basically korang kena faham pasal commit ni. Commit ni submit kerja. So setiap kali korang commit ataupun submit kerja, korang kena letak komen lah, which is apa kerja korang buat. Ataupun macam korang ada buat komponen, korang kena kasihlah komen. Oh hari ni saya update front end, hari ni saya buat login button. Lepas tu dah siap login button, korang commit. So nanti kalau korang tengok dia punya roadmap dia macam ni tau. Dia ada orange, ada hijau. Technically dia macam satu jalan. Lepas tu yang Macintosh ni, dia master of this branch. Dia boleh combine semua hasil kerja tu jadi satu folder. Korang faham tak? Dia macam ibarat kita buat kerja ramai-ramai lah. Macam tu. Betul. Sebab korang kena ingat, kalau korang keluar sana kerja dengan organisation, kita tak buat semua benda. Satu projek tu mungkin akan ada 100 orang, 30 orang. So Git ni is the tempat kita nak combine kerja orang.
So of course lah, cara dia sebab kalau kita nak, takkanlah kita nak compile kerja orang, kita nak buka satu-satu komputer, lepas tu kita nak transfer file, susah kan macam tu. So kat sini lah datangnya Git. Git ni dia korang boleh buat kerja macam biasa, lepas tu contoh hari ni korang nak buat button. Okay, orang A ni dia buat button, orang B ni dia buat front page. Lepas tu dia dah siap, dia boleh hantar ataupun submit dia kerja dia dekat Git ni. Lepas tu master branch ataupun owner of the Git ni ataupun owner of the branch dia boleh combine hasil kerja korang. So at the end dia, korang pergi source code. Okay, kita try tengok dekat commit ni. Dia boleh buka. Okay, kalau kau tengok kat sini ada hijau, merah, hijau, merah. Yang hijau ni dia hasil yang kita tambah coding. Kalau ada ni, tengok dia akan tunjuk. Dia boleh tengok lah. Maksudnya untuk source code tu dia akan keep update. Sama ada, dia tukar kat mana, dia delete apa, dia install apa. Semua kita boleh keep tracing. Itu function Git. Sebab kalau hijau tambah, merah delete lah. Tapi tengok juga rasa. Kalau macam yang ni dia zip dia lawa sikit. Tapi kalau GitHub dia kanan kiri. Kalau GitHub tak ada macam ni okay. Kalau GitHub pula, kalau nak go through sekejap bawah 5.5 kan. Okay. Boleh email masuk korang sikit. Okay, santai. Boleh. Benda ni best. Saya nak try siapa nak try tunjuk Git ni, demo ni. Janah boleh ke? Janah power sekarang. GitHub saya tak ada lah. GitHub banyak personal project lah. Tapi basically macam tadi lah. Git is korang boleh command kerja. Apa? Macam minggu ni kita kasih overview dulu. Nanti kan the next week kalau saya ni kita go through lah detail satu-satu. Sebab macam ni hari ni saya nak kasih korang exposure. Sebab korang nak jadi developer. Sebab mostly dekat dalam group ni semua berminat nak jadi developer kan. So korang kena tahu, korang nak jadi developer, korang kena jadi developer yang betul-betul developer lah. Bukannya junior punya developer. Sebab benda-benda macam ni, benda ni tak ada ajar dekat UiTM. Ini semua korang kena explore sendiri. Sebab benda ni kat luar sana pakai benda ni. Kita tak pakai basic punya programming, kita pakai advance punya. Ni kira advance lah. It's a framework, it's a Git. Sebab korang kena tahu, korang nak kerja bukan kita buat projek seorang-seorang. Kita bekerja dengan ramai lagi. Okay, saya rasa itu saja. Harap korang faham lah pasal Git. Next kita pergi, sebab kalau tengok yang lain ni macam CSS ni basic. It's a basic concept lah. Korang kena tahu 12 grade system. 12 grade system ni apa benda? Technically macam mana nak align kita punya text ke kanan, ke tengah, ke kiri, ke atas, ke bawah. Margin korang kena tahu macam nak set up. Basically itu basic CSS lah. Next is the HTML. HTML ni, technically HTML ni benda normal tau, ataupun benda yang sangat basic. Sebab apa? Bila korang pakai framework, korang kena tahu HTML. Sebab HTML is a web markup language lah. Technically it's a markup language. Kalau korang tak tahu HTML, korang takkan boleh pakai framework. Korang takkan tahu sebab framework ni macam tadi saya cakap, benda ni technically is a library yang dah compile semua benda. So dalam framework pun ada HTML. So basically kalau korang tak tahu nak pakai HTML, korang takkan boleh lah nak pakai framework ni. Lepas tu next kita ada design tool. Design tool ni okay, saya ada satu soalan kat korang. Apa beza UI UX developer dengan front end developer? Saya boleh jawab saya? Saya UI UX pun tak nak dengar. Apa benda tu? Okay. UI UX ni, apa beza UI UX developer dengan front end developer? UI UX ni dia buat gambar-gambar ataupun flowchart je. Dia akan dia more HCI lah. Dia banyak more to design. Design. HCI lah tu. Tapi dia tak sentuh coding. Dia akan macam dekat fakulti ada satu department nama dia HCI tau. Ataupun dia ada kod subjek HCI kan. Human Computer Interaction. Itu saya tak sure. Tapi basically yang UI UX ni technically dia akan buat design ataupun flow untuk bagi tahu developer, technically korang kena buat apa. Technically UI UX ni kerja dia dekat design phase lah. Kat design phase. So contoh UI UX saya kasih contoh lah, kasih korang faham sikit. Kita pergi kat Google Drive saya.
Contoh UI UX. Tapi UI UX saya jenis yang malas punya, tak rajin lah nak buat lawa-lawa. Tapi the konsep kat situ. Sekejap. Lambat boom. Sorry nak slow sikit. Okay, ni contoh UI UX lah. Basically, dia akan lukis-lukis dulu untuk mendapatkan gambaran flow system kita ni macam ni. Itu beza dia. Front-end developer, dia buat benda ni, tapi of course lah, dia kena coding lah. UI UX dia tak sentuh coding, dia buat design. Technically UI UX ni more to graphic designing lah. So kalau korang tengok dekat tools dia, mana gambar dia? So kalau korang tengok kat tools dia, kat sini ada Figma, Adobe XD, Photoshop, Illustrator. Ini semua tools untuk UI UX. Kalau korang tengok, nak senang tengok, kita pergi website lah. Website. Sebab nak jadi developer kita tak boleh rajin, kita kena malas. So apa-apa kita Google je. Kalau korang tengok kat sini, tools macam Figma semua dia banyak more to flow ataupun design. Contoh dia macam, okay, kalau kita pergi tekan button ni, dia pergi sini. Lepas tu kat sini dia boleh buat gambar ni boleh buat apa, dia boleh buat ada animation ke apa. Itu kerja UI UX. Macam Wix ke? Wix tu kira ni? Wix macam ni? Kalau macam yang website, Wix tu kira UI UX ke? Wix? Apa kerja dia? WIX. Yang tu website dia cari makan kot nak buat. Oh. Website builder. Ini Figma dia macam buat sistem kan, tapi tak ada engine kan. Jadi prototype kan. Wix ni apa? Pernah dengar WordPress tak? Oh, pernah. Wix ni dia macam WordPress. Technically dia tempat yang macam orang tak tahu nak coding, tapi dia just letak-letak je lah macam korang buat PowerPoint. Tapi dia bagus. Boleh buat website, tapi dia ada pros and cons dia. Pros dia is korang nak buat website, korang boleh buat website dalam masa 2-3 hari dah siap satu website. Tapi keburukan dia, korang tak boleh nak custom website, tak boleh nak custom korang punya website. Sebab korang kena ingat bila korang kerja ni, requirement korang punya klien ataupun customer banyak benda pelik-pelik. So it require you can custom you punya website. Kalau macam ni dia more to template. Apa yang ada korang just letak combine sekali, lepas tu jadi lah website tu. Tapi untuk jadi a good developer, of course lah, you kena tahulah macam mana nak custom you punya flow lah. Basically. So far menjawab soalan tak? Jawab kan? Jawab. Okay. So next is JavaScript lah. Sebab apa kat sini tulis JavaScript, technically is a series lah. Okay. Untuk language, korang tahu tak benda yang korang belajar, kat sini ada yang belajar C++ ataupun Python lah. Semua orang lah kan? Hello world. Okay. Korang tahu tak language yang korang belajar macam JavaScript, PHP, every 6 ataupun 8 month dia update. Dia update apa? Dia akan update dia punya syntax lah. Sebab of course language ni dia tak perfect. Dia akan ada dia punya kelemahan lah. So kenapa dia kena update? Sebab dia nak cover balik dia punya bug-bug yang lepas lah. So dia akan release a new version every 8 to 1 year lah. Tapi setiap tahun confirm lah dia akan ada update. So dekat sini agak penting lah, memang technically sangat penting. Korang kena consider, pernah tak korang belajar dulu ataupun kat time belajar lecturer korang cakap, oh korang kena tahu lebih daripada satu language. Betul tak? Korang kena tahu PHP, HTML, yada-yada semua. Okay, technically benda tu betul. Tapi bagi saya, the more untuk jadi developer kan, korang tak perlu nak faham banyak sangat language tau. Korang kena tahu, tapi cari satu language yang korang kena master yang betul-betul. Okay, korang nak buat apa-apa, korang boleh buat pakai language ni. Jangan tahu banyak sangat language sebab dia pening. Seriously, pening. Syntax dia terlalu banyak. So korang cari satu language yang boleh buat front end, boleh buat server, yang boleh buat back end. Lepas tu korang masterkan that kind of concept. Sebab untuk programming, konsep dia sama. Korang pergi mana-mana, programming pun sama je, pakai OOP juga. Benda ni yang korang belajar basic lah. Tapi yang membezakan dia is the syntax lah. Kalau macam saya tak
faster PHP ke ataupun Python saya tak power that kind of way. Tapi kalau you guys cakap pasal JavaScript ataupun TypeScript, saya master. Of course, saya ada reason sendiri kenapa saya pilih JavaScript. So macam korang pun nak jadi developer, korang kena cari language kegemaran korang ataupun cari reason lah kenapa korang nak kena master that kind of language. Kenapa saya cakap JavaScript is the best? Sebab JavaScript boleh buat front end, boleh buat server, boleh buat back end. Dia technically boleh buat everything. Dan dia language nombor 1 paling besar kat dunia untuk web development dengan software development lah. So basically rasa tu je lah kot. Yang kalau macam ni CSS SaaS ni is a upgrade version of the CSS. Kalau korang macam nak buat animation, korang boleh lah belajar SaaS. Tapi kalau sekadar nak buat macam grid ke, flexbox ke, just go through with the CSS sahajalah. Okay, saya rasa dah merangkumi semua kot. Korang ada soalan ataupun nak tanya? Sebab for me tak ada. Tak ada kan? Sebab bagi saya korang nak buat programming kan, betul korang pakai framework lah. Sebab korang kena sedar, which is UiTM tak ajar benda ni memang takkan ajar. Dia akan ajar konsep basic saja. Dan kat luar sana kita tak pakai basic, kita akan pakai framework. Sebab kalau korang tak percaya apa yang saya cakap ni, korang boleh pergi job street, korang tengok requirement. Sebab dulu macam saya nak cari kerja, stress. Tengok requirement apa benda ni banyak macam ni. Tapi bila at the end we go through that road, macam tak adalah susah sangat. Tahun benda ni, tahun ni benda ni. Tapi korang kena cari apa benda yang korang nak tahu tu. Itu kena effort sendiri lah. Tapi kalau nak tanya boleh. Tak salah. Okay, kalau back end ada banyak macam ni tak? Back end lebih kurang je saya. Framework kalau tengok language, kalau macam JavaScript kita pakai Express, kita pakai Node.js sebagai ni, sebab language sama tapi yang membezakan cara kita pakai is dia punya framework. Menjawab saya. Sebab back end dia banyak, dia lagi banyak rasa. Sebab back end you kena tahu API. Kena tahu API macam ni nak integrate API dengan database. Sebab API tu apa? API tu apa? Kita duk belajar teori je API tu. Macam nak implement. Okay. Ada contoh nak tunjuk. API ni apa? Susah soalan ni sebenarnya. API kita dah belajar dah kan, application programming interface apa semua kan. Kita belajar term dia, cuma kita tak pernah tengok apa benda API ni kan. API ni apa? Okay, saya try cuba singkatkan lah. API ni produk orang, tapi kita nak access produk orang. Contoh, Facebook dah ada kan program dia. Tapi kita nak update everyday posting pasal Facebook. So apa yang kita panggil untuk berhubung dengan Facebook ni, technically dipanggil API. API ni is technically tool lah. Tool developer letakkan tool ataupun gateway ni, korang nak connect ataupun nak bercakap dengan aku punya software, korang kena pakai API. Faham tak? Kalau korang tak faham, kita tunjuk contoh-contoh API. Facebook. Okay. So kalau kau tengok kat sini kita pakai, ini one is for Facebook developer lah. So kat sini kita boleh integrate kita punya sistem ataupun kita boleh bercakap dengan Facebook punya produk. Dia ada Messenger, Facebook, Instagram, semualah dia punya produk kan. So macam mana kita nak integrate dengan dia punya API? Of course, Facebook ni, masa saya cakap Facebook ni is the product. Diorang pun ada developer diorang. Developer diorang akan bagi tahu macam mana korang nak bercakap dengan software aku. So technically benda yang diorang cakap everything semuanya akan ada dekat documentation. Korang kena ingat bila korang pakai framework ke apa benda, semua benda dah ada. Korang just kena buka documentation dengan faham. Kena tahulah macam mana nak baca documentation. So macam kat sini dia banyak lah. Technically dia memang banyak. So technically API ni dia salah satu jalan untuk kasih orang berinteraksi dengan kita punya application. Technically orang lain dah ada produk, kita just nak maklumat daripada diorang punya produk je untuk masukkan kita kat dalam kita punya sistem. Menjawab tak saya? Ke pening? Sebab susah tu soalan tu. API tu apa? Yang lain okey ke? Saya dapat tangkap boleh sikit lah nanti API ni. ulang balik nanti. Kalau dah main dengan API nanti mungkin faham kan. Fendi dah main dengan API Fendi?
Itulah je. Lepas tu macam K-Clock tu jadi popular. Tapi bila tengok ni macam aduh, berpusing-pusing. Kalau kelah kita buat projek FYP, kita hasilkan API, benda tu mencabar tak? Adakah ada satu kompleksiti yang tinggi? Macam mana tu Idam? Kalau saya tanya saya, kalau Sir dah boleh buat endpoint pun dah kira power lah. Maksudnya kalau kita punya FYP objektif kita untuk create endpoint pun kira dah power dah. Maksudnya kalau API lagi dahsyat lah kan? Okay, saya tunjuk Sir contoh backend Kita buat backend, kita kena tahu. Sebab saya macam tahu backend ni is a coding. Kita kena ada cara kita nak bagi tahu orang, korang nak access sistem ni, backend ni akan kasih ni sekian. Okay, so kalau macam saya tengok ni kat FYP lah Sir, yang pagi tadi kena bash tu, technically yang ni saya cuba tunjuk kat orang. Okay, so macam kat sini saya ada satu contoh API. Technically this one saya buat pakai Node.js lah dengan Express. So technically kalau korang dah boleh buat contoh kat sini, sekarang ni saya nak berinteraksi dengan database. Macam kita buat software, kita tak dump everything dekat satu file tau. Kita kena split. Sebab kalau korang dump everything on one file, nak troubleshoot, pisang nak troubleshoot nanti. So macam ni korang kena ada konsep front end back end, baru senang. Maksudnya kalau everything about database, everything about API, korang tahu, korang tak payah tengok front end, korang tengok back end sahaja. Tapi kalau everything about design ataupun about value ataupun about variable, korang tengok kat front end sahaja. So macam kalau korang tengok kat sini contoh, yang ni saya punya FYP Wakaf API. So technically apa API ni akan buat? So kat sini saya ada buat explanation lah. Dan of course lah korang tak ada access nak benda ni sebab ni personal project punya. Tapi basically kat sini, kalau korang tengok kat sini endpoint ni is a post request. Dia ada endpoint company. Apa request ni akan buat? Dia akan add new company or organisation. So dia of course untuk apply API, dia kena ada head, ada body, ada response. So kat sini ini Linux punya command ataupun yang akan kasih technically yang benda tadi ada head, ada body, ada command. So dia punya head is a JSON, dia punya body is application, dia punya data is benda ni lah. So dia akan hantar. So dia akan hantar data tu, dia akan dapat respon. Technically that's it. Itu API. Kita kasih something, lepas tu dia akan kasih return something. Maksudnya kalau kita contoh, kalau macam korang buat CRUD kan, korang nak tambah maybe nak tambah user. Korang hantar ke backend korang punya detail user tu, macam nak login kan kena ada nama, age, whatever tu kan. Korang hantar, lepas tu API akan respon, okay, benda ni dah masuk database dah update. Technically itu sahajalah. So kalau korang boleh buat macam ni, technically endpoint, technically saya panggil endpoint lah. So kalau hantar something dekat endpoint ni, lepas tu akan return something, itu maksud korang dah boleh jadi backend developer lah. Dan nak sampai ke situ tak senang lah. Ni yang macam konsep MCV tu ke, yang macam model control dengan view tu? Pecahkan. Betul. Tapi untuk korang kena ingat, untuk buat back end atau front end dia banyak cara. Model view control is a concept. Maksudnya korang kena faham model control tu apa. Model untuk buat UI, control tempat korang boleh control data. Model view, view untuk korang punya HTML. Itu dia punya konsep. Tapi kalau korang pergi go through deeper, korang ikut keselesaan lah. Kalau macam saya pakai juga MVC. Tapi kadang-kadang tak ada MVC pun. Kalau korang tengok, saya try buka satu contoh directory. We use Blueprint. Okay. Boom. Okay. So technically MVC is a directory je. Dekat dalam source code ni korang kena ada control model. Tapi kalau korang tengok macam saya ada tambah lagi. Ada road, ada services. Technically model view control is the concept. Model dia akan handle benda ni, control akan handle benda ni, view akan handle benda ni. Tapi bila korang go through ataupun sistem korang akan lagi kompleks, korang akan kena ada lagi benda lain komponen yang akan handle benda lain. Contoh macam road. Road ni dia akan handle apa? Road ni akan handle API. Service ni apa? Service ni dia akan handle third party punya API. Yang tu extra tu korang kena explore sendiri lah. Technically konsep ni is depend on korang punya style je. Kalau korang tak nak MVC pun tak apa, tapi make sure korang tahulah yang sistem korang ni dia punya flow dia macam mana. Sebab MVC ni dia just nak menyenangkan orang, which is nak troubleshoot je sebenarnya. Faham. Anything else?
Hello, nak tanya. Sila. Okay, tadi macam yang kau tunjuk dekat Wakaf API tu kita nampak post request apa semua endpoint and yang sebelum tu pula kau tunjuk Facebook punya API. So API ni ada dua jenis ya. Satu jenis endpoint, satu jenis library yang kita import. Tak. Beza dia, yang ni yang Wakaf API ni aku buat. Facebook punya API ni Facebook buat. Itu je beza dia. Faham tak? Oh. Sebab yang Facebook contoh kalau kita nak guna kan kita just install guna npm ke apa, lepas tu kita import library tu, tak nampak pun guna post sebagai. Of course lah, diorang everything ada dekat dalam documentation. Korang kena go through kat documentation. Sebab macam yang ni macam saya buat nota untuk dia sendiri faham. Untuk Facebook punya documentation lagi complete lah. Dia akan bagi tahu, jangan risau. Dekat Facebook yang about post, request, everything korang boleh cari dekat documentation. Mesti ada. Korang kena cari je. Yang membezakan dia, kenapa kat sini ada post, request, kenapa Facebook punya tak ada. Facebook boleh cakap ni sebab korang tak jumpa lagi lah. Korang kena pergi dekat website yang betul lah. Dan ni ada. Okay. Dia sini ada. Korang cari je. Kalau korang macam tak nak tengok Facebook, kita pergi Twilio. Twilio ni apa benda? Twilio ni API untuk Messenger. Saya pergi go to documentation. Sebab benda ni korang kena pandai baca documentation sebenarnya. Kadang-kadang dia of course lah, dia pun tak adalah nak tunjuk sebiji-sebiji macam oh ini is a post request, this one is a pull request. Kadang-kadang diorang tak bagi tahu pun, korang just request endpoint saja. Tengok endpoint, oh endpoint ni nak body macam mana, korang kasih nanti dia kasih respon. Itu basically macam tu lah. Sebab kalau saya nak overthrow memang take time lah. Memang sangat take time. Benda ni korang kena banyak explore. Tapi basically kalau korang nak tahu API diorang ni nak integrate macam mana, everything korang kena baca documentation lah. Technically bukan faham lah. Korang kena cari. Sebab kalau korang nak faham documentation susah weh, susah. Korang kena cari apa benda yang korang nak. So kena pandai Google lah. Menjawab soalan tak? Alright, so dia macam apa okay, kalau yang the post put tu kita panggil endpoint, tapi kalau macam library yang kita install guna npm tu kita panggil API ke? Okay. Faham tak? Post put ni apa benda? Sebab sekarang ni korang tak faham soalan tadi kan. Kau tak faham post ni apa, put ni apa. Post ni technically is a back-end punya konsep tau. Which is post request, put request, delete request. Back-end ni, kita buat back-end, lepas tu kita nak share dengan orang, itu kita panggil API. Korang kena faham API ni, benda kita accept data, kita kasih data. Sebab API ni is the endpoint. So macam tadi soalan kau, ataupun apa beza Facebook dengan benda ni? Technically sama je. Technically memang sama. Macam mana nak tahu dia punya ni post request ataupun put request, kena baca documentation lah. Baca documentation. Kalau tak tahu documentation, buka YouTube. Mesti diorang ada tunjuk macam mana nak buat. So korang belajar daripada situ lah. Menjawab kan? Alright. Ya, nanti aku check lah. Sebab kalau nanti ni belajar dulu pasal request untuk back-end. Sebab back-end ada banyak jenis request. Dia ada post request, ada put request, ada delete request, ada update request. Depend lah tengok request apa. So macam untuk request ni pula dia lain-lain tau. Macam put request ni kita buat untuk update saja. Untuk post ni kita adalah. So korang kena study back-end dulu baru korang faham lah post, put, delete, request ni. Sebab macam Facebook pun kalau korang nak request certain endpoint pun dia ada cakap oh di request ni kita akan accept kalau korang pakai post request saja. Kalau kau pakai put request kita akan hantar message deny ataupun error lah. Just baca documentation. Alright, thank you. Okay, Mirza nama apa ni? Orang bunyi macam Sabahan lah, betul ke? Saya fikir saya dah berjaya sorok saya punya slang. Saya tinggal Sabah sebelum ni. Okay sah, macam semua dah berpuas hati. So boleh ke continue?
Ni nak tanya kalau pasal blockchain tu kalau nak belajar benda tu macam mana sebenarnya? Blockchain macam mana kau nak belajar? Selalunya titik je lah. Okey. Kan? Tengok balik daripada awal lah. Saya ada dia punya video dia, rakaman dia. Nanti saya tunjuk. Okey, boleh. Idham dah cerita dah about blockchain. Oh, ya ke? Lagi sejam lagi kalau dia cerita. Tapi satu je lah sir. Kalau korang nak baca. Ada nak go through ikut dia lah kan. Okey, boleh. Kalau nak banyak-banyak saya ada recording dia. Saya tak nak go through. Tapi macam tadi saya cakap, kalau korang nak buat something, korang kena ada the right tool. So macam untuk blockchain, ni kita just go through lah. The easiest way untuk kita buat blockchain, tapi sebelum korang buat blockchain, korang kena tahu konsep blockchain. Tapi macam kat sini, is a framework untuk get. Benda ni baru lagi tau. Benda ni dalam 5-6 bulan. Kalau korang search Google ke YouTube, memang korang tak akan jumpa tutorial lah. Sebab macam kita nak belajar something kan, kita akan buka YouTube kan, nak belajar tutorial. Macam get ni, kalau korang search kat YouTube ataupun Google, memang takkan ada tutorial. So benda ni macam mana korang nak faham? Of course lah, macam tadi lah. Korang kena baca documentation, faham daripada documentation lah. So kalau korang nak explore about blockchain, korang boleh explore pasal Go Ethereum lah. So daripada sini, ni baru one part. Dah ada lagi 9 part kat belakang dia yang korang kena belajar. Tapi kalau korang faham pasal Go Ethereum, is a good startup untuk korang faham blockchain lah. Sebab bagi saya, blockchain is the future. Sebab macam nak cari kerja kan, macam korang pernah dengar konsep big data, cloud. Korang kena ingat, 5-6 tahun lepas, diorang tak kenal cloud ataupun big data ni apa benda. Macam blockchain, sebab kalau kau tahu sekarang ni crypto pun harga pun tengah mahal and stable whatever lah kan. So blockchain for me is the future of technology, sebab blockchain is equal dengan debt decentralized application. Apa beza dia? Debt ni kita tak ownership. Macam kalau korang ada website, korang nak publish ataupun nak hosting, owner ataupun Google ataupun GitHub tu yang akan hosting korang punya software. So technically software tu dorang punya, dorang yang handle. Kalau dorang tak nak, dorang boleh eject je korang punya application. Tapi macam kalau debt application ni, dia lain sikit. Dia kena faham konsep blockchain lah. Technically kita kegunaan bersama lah. Jadi konsep dia macam tu lah. Okay. Kalau nak good startup, boleh study Go Ethereum lah. Go Ethereum is a good framework lah untuk study. Macam tapi kena explore a bit more lah. Sebab macam tadi saya cakap, ada 9 lagi framework kat belakang ni korang kena study. Tapi that one of it lah. One of it. Okay tu? Okay. Ada lagi? Ataupun kalau tak ada soalan, kod ada orang panggil feedback ke kepada Idham. Dia student lagi ni. Dia masih student ni, Pak Sik ni. Tak ada tu. Cuba korang bagi feedback sikit kan. Walaupun tak ada soalan, bagi feedback sikit seorang-seorang kan. Saya power saya. Saya rasa masa nak belajar lagi saya. Lain orang lain. Kita tak amal ni, jangan malu. Kita tak amal tak apa. Dolah tak dengar suara lagi ni. Aida Wani. Asrul. Saya sebut nama seorang-seorang tak ramai kita ni. Jana. Tak ada. Tekan unmute. Pandai tekan. Jap sir. Ya. Kejap lagi. Tengah meeting. Kejap lagi nak ambil sir. Okey. Tak apa. 10 minit lagi. Okey, sorry. Aiza. Kok Aiza. Amirul Hakim. Tak ada sir, tak ada. Sekejap, bagi feedback lah sikit. Okey ke tak? Ke banyak benda yang confused, tak faham ke? Banyak benda baru ke? Benda macam tak dalam sangat. Tapi okey lah, penerangan dia banyak lah. Banyak informasi baru lah saya faham. Macam dia yang cek kerja tu. Bukan macam lecturer kan, senang sikit kan? Dia cerita macam berdasarkan pengalaman dia semua tu lah. Fendi. Fendi? Saya entah, bagi saya tercengang lah. Cengang juga. Saya cakap banyak betul benda ni. Bapak gempak macam tu lah. Baru tahu kan. Kita dengar dalam buku je kan. Rupanya kat luar banyak ni benda tak tengok kan. Tahu tak? Korang punya komen kan. Technically this is the reality of fresh grad tau. Kenapa korang komplain ataupun ramai orang komplain
kenapa IT ni susah nak dapat kerja? Sebab benda kat luar sana dengan benda korang belajar macam beza dia langit dengan bumi lah. Aku tahu benda ni pun lepas aku habis diploma, lepas tu aku kerja sebagai junior developer, masuk kerja macam, apa benda tu. Lepas tu aku dah nampak sikit lah, lepas tu masuk degree pun tengok macam compare silver degree kita dengan apa yang kat luar sana pakai ataupun demand lah technically. Supply and demand kat luar sana, jauh. So kalau korang nak ni, korang pegang cakap aku kalau korang boleh master everything ataupun korang tahu nak buat development pakai framework, pakai Git whatever, korang pergi luar sana, korang tak payah nak pergi interview pun. Korang just tunjuk korang punya portfolio, aku boleh jamin aktivitas confirm dapat kerja. Sebab mostly member aku yang sama perangai ataupun sama route which is kita orang belajar framework, kita tak belajar language, kita belajar framework mostly semua dah jadi sekarang ni umur baru macam 22, 23 dah jadi senior developer lah. Macam saya kena Iqbal kan? Iqbal. Iqbal, supaya kamu umur berapa sekarang? Saya muda lagi tu, umur 18. Saya 19, tua tahun kamu je. Iqbal pun sekarang ni dah jadi senior developer. Dia sanggup. Dia dah senior developer, dia kira agak tapi dia belum power. Macam mana kan kan macam kau habis diploma, kau kerja sekejap kan apa semua tu. Lepas tu usually macam kan kau cakap tadi framework banyak kan. Macam mana kau spesifik kan, means framework mana yang penting. Lepas tu mostly benda ni kena explore sendiri. Cara paling senang nak explore, job street. Which is korang cari korang punya kerja idaman, tengok requirement. Macam contoh kau nak kerja kat company TM nak cari front end developer. Korang tengok requirement nak jadi front end developer dekat TM, diorang pakai apa. Lepas tu dah dapat dia punya key point, TM ni pakai React, pakai Angular, pakai CSS. Pergi YouTube, buka bootcamp. Sebab benda-benda ni korang lagi senang ataupun lagi faham belajar dekat YouTube sahaja. Berani bet kalau korang masuk kelas ke apa, berani bet korang takkan faham lah. Nak lagi senang faham pergi YouTube sebab YouTube dia ajar detail lah. Betul. Korang setakat waktu kelas, berani bet tak faham lah. Macam aku waktu kelas pun tidur, tak faham. Tapi Fauzan ada orang ni, No Fauzan. Dengar suara sikit. No Fauzan Naim. Ada? Najwa. Tak ada suara. Ada suara. Apa feedback hari ni? So far okey tak? Banyak benda tak faham? Faham? Macam banyak saya agak faham lah sebab sebenarnya saya macam adalah juga basic tu tapi macam tak faham sangat pun. Jadi bila dia cakap tu macam dah nampak lah apa beza setiap tu. Sebelum ni saya macam tak nampak apa beza dia. Saya tak tahu. Macam framework tu macam mana macam ni bila ni macam baru nampak beza semua tu ni. Maksudnya kamu sebelum ni pun dah biasa cuma tak berapa nampak lagi lah kan. So, maksudnya kalau yang baru-baru fresh tu lagi susah sikit lah kan. Ambil masa lah, kena ambil masa. Thank you feedback. Azmira. Ya. Saya macam kalau nak tanya Ilham tak, kalau macam saya nak tanya apa-apa kan, boleh kalau saya macam nak WhatsApp ke apa ni? Boleh. Nak senang tak nak kasih nombor tapi kau boleh ambil email lah. Saya kasih email tulis nanti. Alah dia dalam ni. Boleh tanya dalam grup Dalam grup ada kan. Okey. Kan dekat kan kalau Telegram kan boleh DM kan, tak ada nombor telefon dia hide kan. Boleh. Right. Malu betul lah ni. Okay. Azmira, Atika? Tak ada. Takkan tak ada feedback kot. Thank you ke? Gempak je. Satu kataan gempak. Gempak kan. Walaupun nak kena ambil masa nak faham kan. Saya assume macam tu lah. Atika? Fatimah? Nurina tak dengar suara. Saya okey. Cuma terus sebab saya kan punya projek buat yang blockchain tu kan. Lepas tu bila dia tunjuk yang Go Ethereum tadi tu, saya rasa saya kena tengok kat situ lah. Tu nak kena message lah kan.
Tu pun nanti saya tanya lah. Tengok. Thank you. Projek aku pun pagi tadi kena reject kak. Nak Dia ada tadi lah. Saya suruh dia orang masuk. Pagi saya tak sempat dengar. Saya masuk pagi pukul 10. tak. Masa tu dah lepas. Dah lepas. Syahidah Najihah, Syazwani. Wani. Ada feedback. Suara tak dengar suara mic. Pani lama lah sebab kita tak ramai. Bagi saya nice lah sebab dia muda-muda dah power macam ni kan, dah banyak knowledge pasal front end, Mana dia muda, dia sebaya saya lah. Ya ke? Saya tak ada. Yang macam framework tu saya sebelum ni pernah dengar pasal React je. So bila Ilham cakap pasal benda ni saya dapat tahulah benda-benda baru semua tu. So bagus lah. Thank you. Alright. So insyaAllah kita akan ada sambungan dia sebab dia nak cerita konsep dia dulu. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak install React pakai NPM kot. Pakai NPM lah. Tapi saya ada something saya nak cakap. Okay. Kau tahu tak apa seronoknya IT ni dekat kalau kat aku lah. Okay. Kalau korang jadi doktor ataupun korang jadi engineer, macam mana korang nak tahu yang korang ni pakar bedah? First korang kena ada certificate ataupun certificate kena ada degree, ada master. Lepas tu second, even if korang ada certificate, korang still kena kerja dulu. Technically ayat ada experience lah. Korang kena banyak kali bedah orang baru korang boleh digelar sebagai pakar bedah. Kalau korang jadi engineer ataupun jadi pembina bangunan lah, tak kisahlah apa kan. Korang kena ada certificate dulu. So macam mana korang nak tahu yang korang ni master bina bangunan? Of course korang kena develop banyak bangunan dan kerja korang perlu require kerja dahulu. Tapi sebagai developer ataupun on the IT world, korang boleh jadi master developer ataupun senior developer dalam masa sebulan je sebenarnya. Korang just kena tahu apa benda korang nak pakai, apa benda korang nak buat, and buka YouTube boleh belajar je everything kat YouTube. Sebab IT is flexible lah. Korang tak boleh nak expect yang dia ni muda, dia ni power. Tak. Korang kena tengok berapa puluh jam yang kita orang study untuk masterkan benda ni. Faham tak? So korang tak boleh nak tengok ni lah. Sebab untuk developer, you can gain experience anytime. You boleh buka YouTube, boleh study. Lepas tu korang nak buat projek pun korang boleh terus buat projek. Tak payah nak tunggu orang. Sebab at the end orang tak tengok pun korang punya hard work. Orang nak tengok result sahaja. So basically that's fun lah buat IT. Okay, Contoh macam saya dulu belajar Cisco kan. Belajar Cisco, lepas tu kena ambil exam, susah lah kan. Nak kena apa ni. Bila saya jadi network engineer, saya pernah jadi network engineer lah. So saya kena set router, SPF apa semua. Benda tu tak sesusah waktu study. Sebabnya saya tak perlu hafal. Saya boleh Google, saya boleh telefon orang, boleh tanya talian hayat. Kan, boleh configure sampai tengah malam. Kalau study tak boleh, dia ada masa 2 jam tu lah kena jawab kan. So sebab tu saya tak suka jadi student kan. Student ni dia limited kan. So kamu kena cepat-cepat lah habiskan jadi student kan. Okay, thank you semua yang participate. Alhamdulillah. Walaupun memang saya tak expect ramai, memang macam ni dah okey lah, should be okey lah. Sebab yalah benda-benda nak share ni bukan orang suka pun kan. So kalau ada episod 2 sebagi saya, sebagi link. Ada insya-Allah. Yang gig tu insya-Allah kena buat juga. Episod 2 adalah nanti nak tengok React macam mana kan. Bukan setakat React, ada macam-macam lagi nanti kita akan ada ramai lagi insya-Allah. Kan? Dan benda ni akan berterusan tau. Sebab saya punya idea yang buat group ni, so saya share sekejap Okey, sebenarnya saya dah ada group unit 6 ni daripada 2016 tau. Unit 6 ni 2016, tapi yang ni dia orang ni geng-geng hacking. Budak-budak ni memang suka hacking. So dia orang nampak, dia orang nyembang ramai kan. Bukannya meriah mana pun tak meriah, tapi ada saja benda-benda yang nak sembang lah. Sebab dia orang dalam feel yang sama, hacking yang sama kan. Okey. Kalau ada apa-apa ataupun yang ni semua dah student Jasin semua ni semua dah kerja kan. Bila ada vacancy, bila ada intern, dia orang
dia orang shoot dalam ni lah, dan saya daripada grup ni lah saya akan shoot ke fakulti punya apa nama grup kan, grup WhatsApp, so PA ni semua daripada sini kan. And then bila kawan saya tu dia nak buat hackathon ni more on programming bukan hacking. Pernah dengar hackathon tak? Nama je saya. Tapi tak tahulah. Dia pertandingan buat program. Pertandingan buat sistem. Dia kata dia nak sponsor 10,000. Alamak, aku tak ada grup untuk geng-geng yang nak budak-budak yang suka develop kan. Kan? So saya kata why not saya buat macam unit seed ni juga. Kan? So alhamdulillah tu jadinya apa nama kita punya Telegram kita tu. Kan? Jadi unit seed. So alhamdulillah ada juga alumni yang sudi masuk. Dolah. Dah habis meeting belum? Jana. Ya sir. Dah habis meeting belum? Meeting tu sebab next week kan Christmas kan. Macam meeting fun-fun je. Engage. Dolah dalam apa? Pakai apa? Saya dulu sebenarnya saya okey, kalau mula kita orang develop pakai React dengan Node.js. Untuk buat anti money laundering punya sistem. Dan anti. So yang pasal macam cerita pasal 1MDB tu, company ni tahu lah sebenarnya cerita tu. Satu NDB tahu lah cerita. Company tahu semua. Lepas tu dia nak macam update new product lagi better lah. Tapi dengan the new product ni dia boleh visualize tracking semua orang, apa connection person A, person B. Tapi sebab sekarang saya dah tukar team, saya buat data analyst. Okay. Nice to meet you lah kan. Waktu study tu ada pernah jumpa saya ke tersempat ke? Tak ada nak kenal. Saya rasa saya tak ada ajar saya. Tu lah. Okay. Saya tak ada dalam grup programming. Saya tanya dah ada tak grup programming? Ada. Dia kata ada kat grup alumni. Lepas tu saya kata add lah saya. Sampai hari ni, banyak hari dah tak dapat. Dia kata baik saya buat sendirilah grup kan. Lepas tu saya invite tu adalah 2-3 orang yang masuk kan. Alhamdulillah. So tengok ni macam ni vacancy dia orang dah masuk. Ni unit seed yang hacking tu. So maksudnya adalah vacancy pun dia ada orang minta tolong share banyak vacancy lah. Dia orang dah kerja kan. Okey. Macam kita orang ada juga buat online bengkel untuk hacking untuk siapa-siapa yang baru nak belajar hacking kan. So adalah alumni ni dia kata okey saya boleh buat kita buat free. So kita buat dalam Facebook. So maksudnya kalau siapa nak belajar hacking dengan saya, memang saya suruh pergi dekat dia lah kan. Saya suruh pergi dekat dia lah. Kita orang dah set up macam tu. Mungkin kita kalau kita ada macam tu, macam untuk nak belajar React ke apa semua, mungkin kita boleh guna cara tu ataupun cara lain lah. Maksudnya soalan akan berulang tiap-tiap semester. Saya baru nak belajar, saya minat nak belajar. Tapi tak ada kan. So macam ni, okey, siapa yang baru nak masuk je lah. Sebab benda dah ada kan. Mana nama dia? Mohak. Ni contoh lah, ni dalam hacking lah. Okay. So ada 176 member. So maksudnya siapa yang baru belajar akan daripada episode 1 lah. Kan dia ada bagi apa nama dia punya ni lah, dia punya link ke YouTube dia lah, dia buat banyak lah. Kan. Banyak jugalah, maksudnya kena start balik dari awal lah. Ataupun yang saya buat macam saya buat, siapa nak belajar PHP kan. Tadi yang nampak kan belajar PHP cara rasa. So bila student baru datang and then baru nak belajar, so soalan yang sama tiap-tiap sem. Okay, tak apa, masuk dalam saya punya and then add je. Okay, so start balik daripada guide 1, preparation, lesson 1 kan. Installation saya pakai Ubuntu, SSH apa, Docker apa. Saya belajar cara saya suruh pakai Docker lah kan. Stop removing container. So maksudnya bila ada platform macam ni, dia orang boleh belajar lah. Kan. So saya wujudkan untuk bagi peluang untuk bahagian development pula ni kan, insyaAllah. Okay, so thank you semua yang participate.
InsyaAllah kita jumpa lagi di masa hadapan. Kalau ada saya beritahu lah, kita akan sembang dekat grup lah. Ada apa-apa lagi? Thank you Idham. Lepas ni standby jap FYP. Ha? Lepas ni BT jap pasal FYP. Boleh. Dekat grup sebelah. Tak ada. So kalau tak ada, saya thank you semua okey ya. Feedback okey ya. Okay, kalau okey bagi emoji sikit. Bagi emoji sikit. Emoji best ke love ke. Alright. Thank you semua. So kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Taubah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sir. Thank you sir. Jannah kita minum kopi dulu . Sir. Ya. Yang kat Facebook tu macam-macam server tu nak masuk kena apa? Tekan je lah masuk Boleh masuk Join je lah. Okey. Ada. Join saya approve lah. Saya tak buka public kan. Saya pun malu juga kan. Okey. Okay sir, thank you sir. Sama-sama.